nikmat-nikmat Allah di dunia ini. Kuliah kita petang ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Kuliah kita hari ini akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan pengajian berkitab Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid 1. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustazah untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para anbiya, para solehin, para ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah untuk meneruskannya dengan dalam hormatnya penuh takzim. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin wa hafizal mursalin walhamdulil malaikatil mukarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Terima kasih Kak Hajah Nurini, moderator bagi petang ini, juga seluruh ahli jawatan kuasa dan juga keluarga besar Gema Nur Iman, juga sahabat-sahabat yang bersama pada petang ini, juga sahabat-sahabat yang singgah di FB, official FB saya, Ustazah Nur binti Kasmuri. Moga-moga pertemuan kita pada petang yang berbahagia ini adalah pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berada pada satu masa yang menuju kepada satu hari, pada hari yang sebaik-baik hari, insya-Allah. Di petang hari Khamis ini adalah sebahagian permulaan daripada permulaan hari Jumaat yang akan kita masuk pada petang ini insya-Allah dan malam ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Saya difahamkan sudah membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir. Sudah panjang lebar doanya tadi. Jadi saya ringkaskan sajalah untuk pembukaan ini. Kita mulakan dengan niat sebelum pengajian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata lil khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih amin Allahumma amin. Bacaan amalan sebelum kajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Kak Zarina kembali untuk berkongsi paparan untuk PDF kitab
Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i ni jilid yang pertama. Kita masuk adab yang keempat hari ni insya-Allah, adab dalam beristinja ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kita lah beramal. Selepas sebenarnya kita dah banyak belajar, tapi kadang-kadang kita terlupa. Mudah-mudahan peringatan pada minggu yang sudah menambah kita berhati-hati dalam beramal dengan sunnah Nabi yang besar ini. Walaupun ceritanya nak masuk dalam tandas ya. Masuk dalam tandas ya. Masuk dalam tandas kat Nuri ni ya. Mana ada saya tak makan durian kat sini. Saya makan serawa je. Makanlah juga tapi taklah banyak mana pun, subhanallah. Sebab ni tengah musimnya, mudah-mudahan yang telah diizinkan oleh Allah untuk sampai kepada kita ini adalah nikmat yang diberkati dan dirahmati. Termasuklah durian. Termasuklah durian. Allah selamat. Lagi orang Perak durian lagi. Banyak. Orang utara. Orang utara durian pun banyak ke? Agak durian ni, orang utara. Tak. Orang KL. Orang Seri Kembangan. Seri Kembangan banyak Ustazah. Tapi kena belilah. Banyak stall. Dekat Limun. Sama aja kat mana-mana semua sama. Alhamdulillah. Suara saya boleh dengar dengan baik insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bermaksud suara saya semakin baiklah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT Muhammad dengan pertemuan ini dapatlah kita menambah ilmu dan amal kita. Dan lepas ni bolehlah kita kongsi-kongsi ilmu ni. Jangan duk kat kita je. Kita dah belajar, kita kena kongsi dan kita kena sebarkan. Allah SWT. Minggu lepas ada kerja rumah ke Kak Azrina? Tak ada ke? Apa dia Ustazah? Homework yang share pasal tambahan doa daripada kitab Bidayatul Hidayah tu. Dah buat dah? Alhamdulillah dah share dah. Yang akak tag dekat saya tu kan. Jadi dekat grup pun akak dah bagi dalam grup saya tak bagi tapi saya letak pada status saya. Alhamdulillah nampaklah sahabat-sahabat tu dah pergi terus ke FB dan yang seronoknya dia orang nak Ustazah punya FB sebab nak ikuti kuliah. Alhamdulillah saya dapat feedback yang tu. Oh ya ke? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kebaikan. InsyaAllah. Nanti bolehlah copy paste benda tu ataupun copy link untuk akak punya link tu. Boleh share lah dekat sahabat-sahabat. Nanti Kak Amira boleh sebar luaskan. Sebab Kak Amira punya sebaran luas tu dia dah sampai Johor. Kak Azrina mungkin sampai KL je. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tak nampak pula sampai ke Johor. Sungguh banyak kelas minggu ni. Sebab saya tak nampak dekat kelas saya. Saya minta maaf. Dia sibuk sangat ni. Tapi alhamdulillah hari ni ada bersama, minta maaf. Kalau saya tersalah kata Kak Amira minta maaf. Tapi sesungguhnya ibu kakak dan Rahmatul Islam. Bila ada satu kelas yang dikategorikan sebagai fardu ain ini dan Allah izin untuk kita bersama, moga-moga lah kita dapat kelak di hari akhirat. Allah akan tanya, orang dulu pernah belajar tak dengan qada hajat ni? Qada hajat tu tahu tak apa? Dengan siapa orang belajar? Paling-paling tidak kalau ibu-ibu sebut lah majlis ilmu tu bersama dengan saya. Bolehlah ada ke lapangan dan kemudahan juga untuk saya dan keluarga saya insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berkongsi kebaikan. Bukan kat dunia je Kak. Kita nak lebih selamat di hari akhirat. Dekat dunia ni sekejap selamat, sekejap tak. Sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap rajin, sekejap malas. Sekejap nak tengok, sekejap malas nak tengok Ustazah Nuliah. Hari-hari tengok dia ni, tengok orang lain lah pula. Contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau saya tak ada satu hari pun tak ada masalah Kak Munirah kan. Masya-Allah saja kan saya usik Kak Munirah hari petang ni. Sebab hari ni Allahumma salli ala Muhammad, daripada pagi saya tak ada kelas. Saya betul-betul merehatkan badan saya dan Allah izin untuk petang ni bersama. Terima kasihlah Gubernur Iman dan admin Gubernur Iman hampir-hampir membatalkan kelas ni sebab kata saya cakap dengan dia bagi tadi saya kurang sihat. Saya cakap dengan dia bagi saya masa petang ni untuk berehat, untuk benar-benar untuk bersedia untuk kelas ni. Hari ni ada satu kelas je dan rezeki Gubernur Iman lah. Kerana kelas ni kelas fardu ain. Kelas fardu ain ni saya agak sukar untuk membatalkannya. Kecuali saya memang tak boleh bangun. Kecuali saya memang tak ada suara. Petang ni suara saya okey kan insyaAllah? Alhamdulillah clear Ustazah. Ini masih suara Ustazah Nulia. Ini masih suara Ustazah Nulia kan? InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagu pun sedap Ustazah. Apa dia? Nyanyi lagu pun sedap suara tu.
Saya tak nyanyi tak pandai. Allah SWT Muhammad. Saya gurau. Tak ada, saya tak pandai menyanyi. Betul, serius daripada kecil sampai besar. Kalau saya yang menyanyi, orang kata tak, kau nanti dulu. Kau duduk belakang dulu, kata kawan-kawan saya. Tak ada. Bukan dia cakap, silakan. Tak ada. Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Okay, kita buat pengulangan sedikit tentang adab-adab beristinja ni dan qada hajat. Minta maaf permulaan sedikit ni. Subhanallah, petang-petang ni kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah berkaitan dengan tempat menunaikan qada hajat. Pasti yang kita ingat, mesti tandah je. Tapi rupanya ada tempat-tempat lain yang kita dilarang untuk menunaikan qada hajat ni kecuali di dalam tandas ataupun dalam tempat yang tertutup. Itu yang paling afdal. Kemudian bagaimana cara masuk ke dalam tempat qada hajat dan keluar daripadanya. Sambil kita belajar tentang masuk dalam qada hajat ni, kita belajar masuk ke dalam tempat-tempat yang baik. Terutamanya rumah kita lah, sebab rumah kita paling banyak kita masuk. Siapa tiba-tiba ada rumah sendiri pergi rumah orang lain? Ada juga. Tapi kadang-kadang lah, kan? Kadang-kadang pergi rumah orang lain. Tapi pergi rumah orang lain kadang-kadang pun kau lupa kaki mana kau nak masuk. Sedih betul kadang-kadang aku tengok lah. Manusia yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah diri saya. Tapi sebab itu jangan terburu-buru ketika nak masuk ke mana-mana tempat kita nak menempatkan diri kita. Walaupun ke dalam kereta. Kecuali kereta lah, sebab kereta memang tak boleh lalu kaki kanan. Kalau kau masuk kaki kanan, kau duduk terbalik. Tu tak boleh, macam mana nak bawa kereta pula kan? Jadi kenalah kaki kiri juga. Niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cerita tentang sunnah yang besar ini. Kalau Allah izinkan, sesukar mana pun, sesibuk mana pun, sesakit mana pun perut kita ini, nak menuju ke qada hajat kita tu, kita menjaga adab kita. Kerana kita menjaga kerana Allah. Bukan kerana guru-guru yang mengajar. Tapi kerana Rasulullah yang mengajarkannya. Kami hanya menyampaikan saja. Yang ketiga berkaitan dengan arah menghadap kiblat, dan itu pun juga satu perhatian. Tetapi kalau kita berada dalam tempat yang lebih daripada 3 hasta, maka tak ada masalah sama ada membelakangkan ataupun menghadap kiblat. Tapi kalau di tanah lapang, maka perkara itu dilarang. Maka cari arah lain selain daripada arah kiblat. Membelakang atau menghadap kiblat itu adalah satu perkara yang dilarang mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, kecuali dalam tempat yang tertutup sahaja, insya-Allah. Yang keempat, hari ini kita akan menyambung berkaitan Allah SWT Muhammad dengan keadaan orang yang membuang air pula. Siapa yang nak buang air ini? Kita semua. Ni Kak Nurini ni, jangan kata aku tak buang air, tak ada maknanya. Kita semua buang air. Tadi sebelum saya keluar pun saya pergi bilik air. Masya-Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Di mana adab membuang air ini, kedudukan kita ni, kedudukan kita ketika hendak buang air ini. Zaman ni moden Ustazah, tak ada ni bertenggong-bertenggong ni, tak ada. Semua ada jamban pula aku sebut lagi ni lah. Toilet bowl. Minta maaf saya tersebut jamban pula. Ada bilik air tu, dia bukan yang bertenggong. Yang kena bercangkung atau bertenggong tu, Allah SWT Muhammad. Ketika mana dia bertenggong, dia hendaklah duduk di atas tumit kaki kiri dan mendirikan lutut kaki kanan serta tidak melihat ke langit. Ini adab dia. Habis tu duduk atas toilet bowl, macam mana kaki kita? Tak dapatlah buat sunnah tu Ustazah kan? Daripada toilet mencangkung sahaja, betul? Tiba-tiba cerita bertenggong ni saja dikira macam mengikut sunnah Nabi. Habis orang ni memang ramai lah orang tak buat sunnah sama sekarang kan? Kan, rugi kan? Rugi. Apa letak kaki atas batu kaki? Ustazah, orang muda-muda boleh lah bertinggung bercangkung. Orang tua-tua dah sakit lutut. Tapi tak tok nenek boleh kita dah. ni semua cangkung kan? Orang dulu orang tua pun bertenggong, mana ada toilet bowl Kak Nurini. Suka je. Saya tak reti duduk. Tengok ada orang yang tak reti jamban pula. Toilet yang toilet bowl tu. Tetapi ketika mana kita bertenggong, ini keadaan kita bertenggong nanti kita cerita macam mana keadaan kita zaman moden sekarang ni. Subhanallah, ada kaedah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya ada bincangkan, kalau tak silap saya 2 tahun lepas punya kelas lah. Tajuk yang ni lah. Dan mereka ada menunjukkan, sebenarnya dia dekat Google, kalau kalian cari, duduk atas toilet bowl tu macam mana nak boleh dikira sebagai bertenggong ni.
Ada kaedah dia. Bukan atas dia ya. Bukan kau duduk atas tu, roboh nanti tu. Kalau saya roboh, tak adalah roboh. Takut lama-lama dia boleh roboh. Tak adalah roboh terus. Allahu Akbar. Tapi Kalau duduk tak roboh takut yang duduk tu jatuh Ustazah. itu boleh jadi. Tetapi dia ada kaedah dia nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti saya cuba search balik gambar tu, nanti saya kongsikan. Ataupun nanti adalah orang yang kena buat kerja rumah kan Kak Amira kan, sebab dah lama tak buat kerja rumah Kak Amira kan. Sebab saya dah sebut Kak Amira ni. Apa kata Kak Amira tengah-tengah dengar kelas saya ni? Cuba cek. Saya rasa dekat grup mana masa tu. Saya rasa dekat grup Al-Kafi Challenge tu lah, ada lah. Tapi tak tahu masa tu Kak Amira belum masuk kot. Ada ke? Cuba cakap dekat Google. Dia duduk mengikut cara ni lah adab membuang air ini secara bertenggung ini, tetapi di atas toilet bowl tu. Duduk yang di atas toilet bowl tu. Ada kaedah dia. InsyaAllah. Dan ceritanya aku kalau dekat kelas Kak, kalau dekat surau ke apa, saya akan tunjuk cara ni. Kat sini aku nak tunjuk cara macam mana kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ibu-ibu kena letakkanlah. Memberatkan duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan lutut kaki kanan. Lututnya tegak, bukan dibengkokkan. Tegak tu maksudnya bila dia bertenggung, yang sebelah kirinya ini agak rendah sedikit. Jadi kanannya tu akan menekap perut sebelah kanan kita ni. Duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan lutut kaki kanan. Terbalik saya cakap. Menegakkan lutut kaki kanan. Saya buat betul dekat saya ni. Kaki kanan ni akan menegak dan dia akan menekan kita punya perut kanan tu. Kaedah dia begitu. Dan ketika itu jangan pula ketika buang air besar ni ataupun kecil, kita menongak ke atas langit walaupun tak ada bumbung. Minta maaf, walaupun ada bumbung, minta maaf. Hal demikian kerana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan keadaan begitu. Hal itu juga makruh. Begitu juga, minta maaf, begitu juga makruh bercakap-cakap dan seumpamanya ketika buang air kecil. Zaman baru ni orang tak bercakap, orang main message pula. Sama je. Dalam bilik air, dalam tandas dia bagi bawa handphone. Siapa pernah buat? Saya paling tak berkenan. Selalu memang anak saya warning Ustazah. Saya tak suka siapa masuk Dia phone bukan masalah tak berkenan je Kak Zrina. Ini adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Betul. Waalaikumsalam sahabat di FB. Dalam handphone sama sekarang, dalam handphone pula kan. Dalam bilik air tu bawa handphone. Dalam tandas tu. Belum lagi yang bawa rokok lagi. Ya Rab. Dah lah benda tu haram. Masuk dekat tempat yang kotor. Kemudian, bukanlah kotor sangat. Bukanlah tempatnya tak kotor. Tapi tempat tu adalah tempat kotor hajat. Kemudian dia bawa benda yang haram. Dia bawa handphone lagi. Kemudian dia bercakap lagi. Dia menulis. Masya Allah. Berapa banyak kita ni ujian besar kita ni. Betapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun makruh dia adalah makruh yang tidak disukai. Dosa kecil je. Bukan dosa besar. Tapi kalau doa hari-hari. Betul-betul pekat aku cakap hari ni. Betul-betul hari-hari. Kita buat perkara yang tidak disukai oleh Allah. Sama lah macam orang dulu bawa paper bawa majalah ke sama kan. Keadaannya. Tak beradab. Sama. Kita duduk dalam tandas tu. Duduk diam-diam je. Menikmatilah benda yang kita nak keluarkan tu sudah lah. Menikmati pula. Merasai nikmat tu. Ketawa kat Surina tu. Allahu Akbar. Jarang-jarang buka kamera dan nampak ketawa tu, gembira lah tengok kelas ni mudah-mudahan. Tapi berhati-hati perkara ni di mana Nabi SAW bersabda daripada hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa radu'an anna rajulan marra wa Rasulullah SAW yabulu fasallama falam yuraddu ilaih. Seorang lelaki itu lalu berdekatan dengan Rasulullah yang sedang membuang air kecil. Ketika itu Rasulullah membuang air kecil dalam keadaan dia terhalang. Tetapi mereka nampaklah ada Rasulullah kat situ. Sebab zaman Nabi SAW, mereka kan di awal kita belajar tentang qada hajat ni, dia membuang air di belakang tempat-tempat yang tinggi. Jadi nampaklah, nampak muka Rasulullah SAW. Tapi tidak tahu Nabi tengah buat apa boleh jadi. Ketika itu, lalu dia memberi salam tapi baginda tidak menjawab. Sedangkan memberi salam itu adalah hukumnya? Hukum memberi salam sunat, jawab salam wajib.
Mat. Kalau memberi salam itu sunnah dan menjawab salam itu wajib, kenapa Nabi Muhammad tidak menjawab? Kerana ketika itu dia sedang buang air kecil. Dan ini dikiaskan dengan semua perkara yang kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat berada di dalam tempat yang berdekatan dengan bilik air. Contoh, kita mengambil wuduk. Jangan duk bercakap. Ambil satu, bismillahirrahmanirrahim, tengah basuh muka. Kau buat apa Semalam masa kau dah tak. Ini selalu dekat pejabat. Dulu saya perhatikan kalau dekat sahabat-sahabat saya ambil wuduk dekat bilik air lah. Bilik air, sebab bilik air dengan tandas tu berdekatan je. Sibuk berbual tengah nak ambil wuduk ni. Masya Allah, tabarakallah. Pernah berlaku tak kau Nuri ni masa kerja dulu? Sekarang ni kalau pergi bilik air masjid pun, walaupun dia berasingan tempat wuduk dengan tu, pun sakan lah. Sakan tu maksudnya beria lah. Beria nak bercakap. Macam tak boleh tunggu habis. Berapa minit kita ambil semayang? Oh, tak sampai 5 minit kot. Kan? Lama no. Kau sampai 5 minit ambil semua. Dah tak sampai 5 minit. Sungguh-sungguh ni mengelak, menyapu kan ni. Contoh gitu kan. Paling tidak 2-3 minit lah Kak Serina kan. 2-3 minit. Tunggulah, sabarlah. Tunggulah kerana itu adalah salah satu daripada adab. Kalau qada hajat itu pun ada adab untuk tidak bercakap. Apatah lagi kalau kita sedang membersihkan kita punya wajah, lengan. Kita punya ialah anggota badan ni untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Duk kita tengah buang air ni pun kena duduk diam. Lagilah buat perkara yang lain kecuali memang waktunya untuk kita berbual. Macam sekarang kita bercakap dalam majlis ilmu. Okey lah. Jangan tiba-tiba aku tanya kau duduk diam aja, kesian Ustazah. Kesian Ustaz. Ustaz duduk tanya lepas tu kau duduk diam je. Kenapa tak beradab nanti tak bercakap? Itu salah. Kalau ditanya kena jawab. Jangan diam aja. Tapi jangan semua tiba-tiba menjawab perkara yang sama. Dah mau tak dengar pula. Satu. Seorang dua okey lah. Lain-lain jawablah guna tulisan. Hebatnya Google Meet ni. Ataupun Zoom ke dekat mana-mana pun kita boleh type. Kita punya jawapan kalau tidak bercakap. Tapi untuk admin-admin yang bertiga yang nampak gambar ni, yang buka kamera ni, jawablah. Kalau ditanya. Subhanallah. Jadi mulai saat ini, kalau kita melihat perkara ini, tiba-tiba anak-anak kita masuk bilik air. Mama, tolong dalam bilik air. Jangan layan. Kecuali memang dia dengan kedebuk jatuh tu kau kena buka lah. Kena tengok, jangan kau tak layan pula. Astaghfirullahaladzim. Tu kaedah dia. Jangan bercakap. Jangan berbual-bual ketika membuang air. Itu adalah makruh hukumnya. Subhanallah. Dan seterusnya. Di mana hadis yang telah disebutkan ini adalah hadis yang berkaitan juga hadis seterusnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, La yakhruj ar-rajulani yadribani al-kha'ita kashifaini an awratihima yatahaddathani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dhalik. Di samping kita menjaga adab pertuturan, rupa-rupanya ada satu lagi adab yang lebih besar. Janganlah keluar oleh dua orang yang menuju ke tempat buang air itu dalam keadaan auratnya terbuka sambil bercakap-cakap ketika buang air. Kerana Allah SWT murka. Ayatnya apa? Ke tempat buang air dalam keadaan aurat terbuka. Maksudnya kita tak, minta maaf dia kira tak pakai apa-apa tu disebut apa kat Nuri ni? Sampai hati nak sebut. Bogel. Bukan, laju je kat Nuri ni sebut bom. Gelak kat Nuri ni Maksudnya tak pakai apa-apa. Tak pakai apa-apa. Bolen tu apa pula? Orang Perak cakap bolen lah Ustaz. Oh ya ke? Minggu lepas baulin tu macam orang Perak cakap bolen. Okey lah. Lepas ni kita guna kataan bolen lah sebab tak apa-apa sangat lah. Kak Nurini punya ayat tadi tu, ya Allah macam mata terbeliak-beliak gitu kan. Weh, Kak Wahani sebut bahasa Inggeris, naked. Okey lah. Boleh Kak Wahani. Santi. Tapi kan, guru saya dulu cakap macam ni. Bayangkan setiap hari kalau kita ditakdirkan Allah keluar pergi kelas original. Original? Original apa? Ustaz, kita cakap itu. Original? Korang semua datang kelas saya ni original. Apa jadi? Apa original Ustaz? Kita tak faham masa tu.
Bogel lah dia cakap gitulah. Ustaz kami cakap macam tu. Ya Allah, mana boleh. Tapi itulah hakikat manusia pada permulaan hidupnya. Dia tak ada apa-apa. Tiba-tiba masuk ke dalam bilik air ni, saya kaitkan dengan perkara itu. Allah suruh kita jangan buat begitu. Maksudnya ketika buang air tu paling tidak, ada one piece ke two piece ke, maksudnya ada lapik, ada tuala ke apa. Paling tidak, ni, kepala itu ada dia punya lapiknya untuk ni, tidak membuka aurat keseluruhannya lah. Dan janganlah ketika keluar daripada buang air itu bercakap-cakap. Tengah buang air bercakap, tengah nak keluar bercakap. Dalam bilik air ni jangan bercakap lah. Kau ni macam bercakap dengan, minta maaf, syaitanir rajim lah sebenarnya kak. Kalau kasih tu kau bercakap dalam bilik air tu kak. Walaupun kita tak nampak dia. Wal na'udzubillah min dzalik. Bayangkan kalau tiba-tiba kita bercakap-cakap, lepas tu kita menyanyi-nyanyi dalam bilik air lagi tu kan. Mandilah apalah, terus contoh-contoh semua tu kan. Mandi di bilik air. Apa lagu yang dalam bilik air selalu orang nyanyi tu? Itulah, gitulah. Bukan main lagi la la li li lu. Kau orang ni kan. Nampak ni? Murka. Kerana Allah murka terhadap perbuatan tersebut. Bayangkan berapa ramai manusia melakukan kemurkaan di muka bumi ini. Walaupun hanya di tempat yang sangat tertutup itu. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan segala khilaf kami ya Allah. Ampunkan segala kekurangan kami ya Allah. Kerana semua perkara ini bukan kami tak belajar ya Allah. Kami banyak lalai dan lupa ya Allah. Moga-moga adalah keampunan daripada-Mu ya Allah. Selepas kami benar-benar mempelajari ini. Orang sangat kadang-kadang tak suka saya menegur perkara itulah. Ada sebahagiannya, tak semualah. Lagi-lagi benda-benda yang dalam tandas ni. Sebab kita nampaklah bila orang tak suka kita tegur dia kan. Sama ada mungkin anak-anak saudara saya ke, saudara saya ke, itu ataupun siapa-siapa sahabat-sahabat saya pun kadang-kadang sebab dia kadang mendengus ke apa bila ditegur. Tegurlah. Kenapalah dia orang marah? Jangan besok di hari akhirat dia orang akan menuntut dengan kita. Kenapa tak ingatkan dia? Wah, kita ada kat sebelah bilik air tu. Tiba-tiba bunyi handphone. Saya pernah buang air dekat tandas pejabat saya dulu. Orang sebelah handphone dia bunyi. Dia angkat. Hello, kejap lagi aku ada hal, dia kata. Tak payahlah jawab. Dalam bilik air tak payah jawab lah. Sempat pula aku ada hal. Ya Allah. Lepas tu saya kenal pula tu. Saya kenal kawan saya kenal suara dia. Kawan office saya. Lepas tu keluar je aku tunggu dia kat luar. Saya cakaplah nama dia. Tak boleh tahu. Dalam bilik air tu kau siap jawab telefon. Allah tak suka. Saya cakap dia tu. Tahu tapi macam urgent. Tak payah nak urgent sangat lah. Dalam bilik air tu biarkan aja dulu. Selesaikan kita punya urusan. Keluarlah daripada tempat yang sangat-sangat sebenarnya tidak disukai oleh Allah ini. Dan kita lakukanlah urusan kita di luar tempat yang Allah tidak suka ini. Itu lebih baik insya-Allah. Dikiaskan perbuatan makan, minum, perlakuan yang sia-sia dan seumpamanya kita buang air sama seperti tegahan tersebut. Cakap tak boleh, benda-benda lain juga tak boleh. Masuk tadi tu. Baca surat khabar. Tiba-tiba minta maaf benda ni mungkin tak berlaku. Baca Quran taklah. Tapi kalau dekat tandas tandas dekat Mesir. Saya boleh kongsilah. Dia punya hidup dekat Mesir ni, orangnya memang sentiasa dengar Al-Quran. Di mana pun mereka berada. Termasuklah cleaner yang basuh tandas dekat Mesir tu. Diorang akan buka Al-Quran dekat dalam tandas tu. Walaupun tak boleh. Tapi kalau kita menegur pula nanti, akhirnya dia pula yang tidak kata kita yang tak biasa. Jadi mereka itu ada budaya mereka sendiri. Tapi benda tu tak semuanya betul. Tetap tak boleh sepatutnya. Tak boleh. Dia sebab dia guna macam radio kecil macam gitu kan. Macam kita radio kecil-kecil tu kan. Okay, handphone itu. Ini 20 tahun yang lalu masa saya belajar. Saya tak tahu sekarang. Saya rasa moga-moga tak ada lah dah. Mungkin dia akan mendengar di sebelah luar pula. Luar tandas tu tak ada masalah. Dalam tandas tidak lah. Kita jangan buat begitu Dalam rumah. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Semua perkara itu dilarang oleh
oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Adab yang terakhir adalah beristinja dengan tangan kiri. Itu adab yang terakhir. Subhanallah. Bila bercerita tentang adab yang terakhir ini, perkara ini ada kaitan dengan makan dan minum ya Kak Nur ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebab ramai sahabat-sahabat kita ni yang left-handed, kidal. Jadi dia ada cabaran besar untuk menghilangkan kebiasaan. Saya salah seorangnya Ustazah. Oh ya ke? Kak Zrina pun sama? Oh. Cik dah kena ketuk dengan mak sebab nak makan dengan kiri. Cik Beb boleh adjust. Alhamdulillah. Kak Murni angkat tangan dia nak tanya apa-apa. Kalau dia nak tanya, tanya je. Tulis je pun tak apa. Jadi subhanallah walillahilham. Rupanya beristinja dengan tangan kiri ni adalah selayaknya. Layak untuk kita membersihkan perkara kotor tu. Kotor kan? Najis kan? Subhanallah. Sekejap saya punya handphone lagi satu. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Subhanallah walillahil hamd. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Okey. Cerita pasal tangan kiri ni, hendaklah kita mesti beristinja ni, sunnahnya kan, hendaklah tu maksudnya lebih digalakkan, diutamakan dengan tangan kiri untuk membersihkan tempat keluar najis. Sama ada menggunakan dengan air ke, dengan batu ke, ataupun seumpamanya. Kerana cara ini lebih baik dan makruh hukumnya beristinja dengan tangan kanan, sebagaimana makruh menyentuh zakar dengannya. Dan kita juga menyentuh kita punya kemaluan dengannya. Jadi apa-apa pun yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dalaman ni, ataupun perkara-perkara yang mengeluarkan perkara-perkara yang najis ini, semuanya memang tangan kiri. Ni tangan kiri ya, ni tangan kiri saya, bukan tangan kanan. Sebab dia nampak gini kan, nampak macam kanan kan, tapi sebenarnya tangan kiri. Dan jika sekiranya benda yang najis itu guna tangan kiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka perkara yang opposite daripada perkara najis lebih layak untuk guna tangan kanan. Tapi berapa ramai manusia yang lalai. Sekiranya perlu, ini lelaki punya perihal, kerana lelaki ini lebih utama. Kita pun ada ramai anak lelaki, suami pun lelaki kan. Sekiranya perlu memegang zakar untuk membersihkannya dengan batu ataupun pejal yang lain, kalau dia membersihkan bukan dengan air, maka hendaklah memegang batu tersebut dengan tangan kanan tanpa menggerakkannya. Begitu sekali adab mengajarkan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sementara tangan kiri memegang zakarnya itu dan menggerak-gerakkannya untuk membersihkan. Bukan batunya yang digerakkan, tapi zakarnya yang digerakkan. Begitu kaedah dia bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan pula bagaimana? Bagi orang perempuan, semasa dia membersihkan, maka dia kena membersihkan guna tangan kiri lah. Jangan tak kiri kanan semua kau minta maaf masuk dua. Astaghfirullahaladzim. Aku tak tahu cara nak cerita benda tu. Tapi itulah yang sebenarnya kita kena menjaga adabnya. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak kita ini kena diajarkan dan diingatkan. Kerana apabila tidak diingatkan, dia akan menjadi satu, subhanallah, kebiasaan. Kalau dia kat dalam bilik air tu, subhanallah, kita kan tak nampak dia buat kan. Kita kena tanya. Kita kena tanya kat mereka. Kalau mereka nak buat perkara-perkara ni, tangan kanan ke tangan kiri? Bagi tahu tangan kiri. Kalau dia terlupa, alamak. Contoh kan orang sebut alamak. Orang tak sebut, budak-budak kan tak sebut Allah. Tapi kadang-kadang orang dewasa pun tak sebut Allah. Orang dewasa pun sebut alamak juga. Alah bapak tak ada kan? Gitu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ketika mana anak-anak kita ini dah mula untuk melakukan perkara ini sendiri. Kita ni yang sedang bersihkan anak-anak kita yang kecil atau cucu-cucu kita yang kecil pun sebenarnya lebih layak untuk menyapu dengan tisu tu juga tangan kiri sebenarnya. Kekok lah Ustazah. Kau main lagi kekok kita ni. Kita nak ikut sunnah ke nak ikut kita punya? Kasar juga Ustazah petang ni. Suara baru ada ni nampak tegas lebih lagi dah. Saya minta maaf lah. Tapi itulah hakikat sebenarnya yang diperlukan untuk kita benar-benar sesungguhnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sebentar.
Nabi SAW, di mana apabila berkaitan dengan perkara-perkara yang memegang perkara-perkara yang agak-agak benda tu nak ke kita tunjuk kat orang lain? Kita punya kemaluan apa? Tak ada kan? Kecuali kalau kita ini sakit, orang yang akan menolong kita tu lain. Tapi yang menolong itu juga dia digalakkan untuk menggunakan tangan kiri. Tapi memang betul itu akan menjadi satu perkara yang agak kekok lah. Sebab nak membersihkan perkara tu. Jadi itulah ujian kita. Sendiri pun kena di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kena dia apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kena kita sungguh-sungguh menggunakan tangan kiri itu. Apatah lagi kalau kita membantu juga orang lain. Makruh beristinja dengan tangan kanan. Sebagaimana makruh menyentuh zakar dengannya. Sekiranya perlu memegang zakar macam saya katakan tadi tu, menggerak-gerakkan juga perlu menggunakan tangan kiri. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa radu'an, bahawa Nabi SAW atas sikit Kak Amira. Kak Azrina. Oh, Kak Azrina. Okay. Idza bala ahadukum fala ya'khuzanna dzakarahu biyaminih wala yastanji biyaminih. Apabila seorang daripada kamu buang air kecil, janganlah memegang kemaluan atau zakar itu dan beristinja dengan tangan kanan. Ini sangat jelas kan? Hadis ini sangat jelas. Dia tak ada pusing-pusing. Memang jangan guna tangan kanan. Janganlah memegang zakar dan beristinja dengan tangan kanan. Maka disitulah kemuliaan bagi mereka yang disebutkan sebagai orang yang beriman dan Islam. Kalau kita nak kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Insya-Allah. Ada soalan? Ustazah, saya nak tanya boleh? Silakan Kak Safia. Okey, kan kalau macam kita kalau dekat pejabat ke yang ada common toilet kan ada ruang tandas sebenar yang ada bowl tu dengan ada yang kat luar yang ada cermin. Itulah yang saya cakap kan, sinki kan. Sinki. Jadi definisi tu kawasan tu semua memang tandas lah kan? Tandas adalah tempat kita buang air tu je. Jadi yang dekat cermin tu bukanlah. Itu bilik air. Okay. So kalau sebab kadang-kadang bila kita jumpa sesekali tu, apa khabar Kak? Kita pun spontaneous cakap alhamdulillah. Jadi tak boleh kan? Tak boleh juga. Walaupun itu sebab dia masih dalam keadaan bilik air. Dalam kan? Okay. Dalam bilik air. Ya. Bilik air dan tandas ini adalah dua perkara yang sedikit berbeza, tapi dia adalah tempat yang kedua-duanya bukan tempat untuk kita buat perkara ni. Apatah lagi di dalam tandas. Maka di luarnya itu kalau lebih berhati-hati, kita akan lebih beradab. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah kadang-kadang dalam itulah orang cakap Assalamualaikum kat kita ataupun tak boleh. Kita, jadi kita nak sama. jawab. Pintunya kan? Sama kan? Pintu besarnya sama pintu kan? Satu pintu sama, lepas tu ada 3 cabang. Katakan 3 bilik kecil tempat saya kan? pun 3 bilik air juga, sama je. Kita punya pejabat sama ke? Dulu? Tak ada, tak sama. Tapi ada mana-mana? Safia ni anak saya tak tahu nak tukar Google Meet ni nama. Ini nama mana? Akak ada mana? Kota Damansara. Kota Damansara. Saya dulu bekerja di Kota Iskandar dekat Johor. Tandas saya begitulah, ada pintu besar, lepas tu ada pintu satu lagi, kemudian ada pintu-pintu itu untuk tandas, untuk bilik air, untuk buang air. Kemudian ada sinki yang tadi tu lah, ada 3 bowl kat situ kan, untuk pipe, untuk kat situ lah juga kadang-kadang kita kena ambil wuduk. Ya. Ada bermaksud kita masuk je pintu besar tu yang menuju ke dalam perjalanan tandas-tandas yang banyak tu, tandas-tandas yang banyak tu. Hukumnya sama lah. Dia tidak berbeza. Okey, faham. Tapi yalah macam kita dulu kita dah tahu ada lain soalan? Allah SWT. Terima kasih Ustazah. Sama-sama insya-Allah. Ya Kak Sorina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekejap Kak. Teruskan cakap saya dengar.
Uh, Silakan terus je cakap saya dengar. Tentang adab dalam bilik air tu lah Ustazah. Kan kalau kita nak mandikan cucu-cucu lah. Akak ni ada cucu tapi bergaduh-gaduh dalam bilik air tu. Bercakap-cakap lah sebab dia orang kan main air, main sabun kan. Macam mana tu Ustazah? Bising dah. Jangan bergaduh lah dalam bilik air tu lah. Tahan diri kita, jangan bergaduh. Syaitan tu yang mendatangkan pergaduhan itu. Syaitan yang mendatangkan pergaduhan itu. Dan kita pula tidak menghalang diri kita supaya bergaduh dengan cucu kita. Diam. Tunggu, kejap. Banyak betul lah dia punya bergaduhan kat situ tu. Allahu Akbar wa na'udzubillah min dzalik. Sama macam anak saya, bergaduh lah dalam bilik air. Itu semua adalah hasutan syaitan. Masya Allah, tabarakallah. Itu memang tempat tinggal dia. Lagi kalau budak-budak punya lama dalam bilik air, tak nak keluar-keluar. Itulah Ustazah. Kalau kita cakap, entahlah nak cakap budak-budak, Ustazah tahu kan. Tapi kita ni cakap dengan budak-budak, jangan asyik marah je. Kita ni tahu kita nak cakap besar je, jangan. Kita cakap lah elok-elok. Tapi kalau saya dulu, kalau balik kampung ke apa, tu kan, cakap je lah yang hak. Cakap, dalam ni ada syaitan. Biasanya kalau saya yang cakap kepada cucu-cucu saudara saya ke anak-anak saya cakap keluar, jangan lama-lama dalam bilik air. Tak elok, lepas tu dah lah berbual-bual. Saya cakap kat luar tu kan. Dia agak, bukanlah takut, gerun sikit lah dengan saya lah. Dia orang keluar lah. Saya tak perlu explain banyak-banyak lah. Tapi budak-budak memang suka duduk dalam bilik air. Macam kita dulu, kecil-kecil suka duduk bilik air. Ada air kan, sebab nak main air kan. Tapi kita bagi tahulah pada mereka sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat itu adalah tempat di mana syaitan tinggal. Ibu-ibu, saya minta izin sekejap, saya tukar akses saya punya internet ni sebab tak berapa stabil. Kejap lagi saya connect balik sekejap Allahumma salli ala sayyidina. Sama-sama Kak Sabrina, sekejap. Waalaikumsalam. Sebentar Allah akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey. Dah boleh dengar suara saya balik? Alhamdulillah clear Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Baik. Saya sambung sikit. Saya ni tak tahu lah nak berkongsi ke jadi peringatan bersama ke atau Ustazah boleh highlightkan lagi untuk kelas ni, kelas-kelas lain sebab ni pengalaman daripada saya pernah mengajar di tadika selama 4 tahun lebih. Sebagai seorang ibu bapa, benda ni saya sangatlah kecewa dan sedih bila parents sendiri yang kecewa sedih tu jangan sebut sangat. Tapi dah sebut, lepas ni jangan sebut lagi lah. Okey, baik, insyaAllah. Sebab anak-anak tak dididik langsung cara nak bersuci tu satu. Memanglah anak kecil kan, daripada usia 4 tahun sampai 6 tahun. Tapi saya share macam ni lah, kalau kata dapat parents yang hantar anak-anak kat tadika, tolong pantau, ingat Taska bukan tadika. Taska dan tadika sama sebabnya sama je. Okay. Sama je. Dan kalau boleh bila dah balik tu bantulah anak untuk bersuci dengan betul. Itu je saya nak pesan. Saya tak tahu lah memang pandang ini. Betul. Terima kasih Kak Zarina untuk pesanan tu. Tapi tadi ni saya baru berbual juga dengan adik saya lah. Dia bantu saya untuk pergi satu tempat tadi. Kemudian berceritalah tentang anak-anak kita ni kalau kita tak cakap dengan benar. Bagaimana kalau di sekolah memang sebenarnya ada cabaran besar kalau untuk kita mengingatkan, ialah ramai kan cikgu-cikgu kat sekolah, anak muridnya ramai. Kalau cikgunya 70 orang, anak-anak muridnya 700 orang. Contohnya itu dia kapasiti kan satu guru lebih kurang dalam mungkin 10 orang ataupun lebih macam itulah, belas orang. Tetapi bila tanya tentang progres, kan hari ini SPM keluar kan, tahniah kepada anak-anak yang berjaya. Bagi yang tidak berjaya, ini permulaan untuk meneruskan kebaikan. Banyak je cabang ilmu yang akan boleh diteruskan. Yang penting kita berterusan mencari ilmu itu dan beramal. Dan kita sebagai ibu bapa mendoakan dan memberi semangat lah. Ceritanya begini, cerita Allahumma salli ala Muhammad di sekolah sebab dia cikgu kan. Di ustazah juga. Dia kata keputusan mereka yang apabila 2 tahun pandemik ni balik semula untuk mencari dia punya keputusan
tahap keputusan tu, maka 2 tahun yang pandemik ini adalah sangat kritikal sebenarnya. Sebab itu saya cakap macam ini dengan dia. Sebab itu guru-guru ini dia punya kaki macam doktor. Satu dah masuk dalam syurga saya cakap. Kak Azrina ni jugalah tadi pernah mengajar dekat Taska kan. Kan. Saya cakap kalau tak ada sekolah ni kan, kalau tak ada sekolah, kerajaan bagi ni contohnya itu, ataupun tak semua mak bapak ada kemampuan untuk pergi hantar anaknya ke sekolah private. Memang itu kepentingan kerajaan ataupun negara yang ada pemimpin untuk menyediakan keperluan itu. Itu keperluan. Dan disitulah di mana guru-guru menjadi penerang kepada mereka yang tidak, yang mungkin Kak Azrina katakan tadi itulah. Tetapi betul, sampai di rumah kita juga wajib juga seperti mana guru berkewajipan untuk mengingatkan mereka. Maka apatah lagi cerita tentang qada hajat ini, bersuci, membersihkan. Sebab itu kalau ibu bapa yang rajin, tak maaf saya cakap begitu, dia akan hantar anak-anak dia pagi ke Taska ataupun ke Tadika memang dah pakai uniform. Taska lah terutamanya. Lebih baik dihantar dalam keadaan dia sudah dimandikan dan dibersihkan. Itu adalah satu tanda bahawa ibu bapa itu dia prihatin dengan kebersihan anaknya. Itu juga sebab saya dulu pernah jaga Taska juga. Saya melihat perkara itu, saya selalu ingatkan kepada ibu bapa, paling tidak pagi tu walaupun dia sejuk ke apa, paling tidak kalau tidak dimandikan, bersihkanlah mukanya, bersihkanlah keadaan dia punya, apa tu namanya tu, lampin pakai buangnya ditukar dahulu, bukan daripada malam yang tidak ditukar lah. Jadi perkara ini, memang wajib. Ini ni, Kak Hadijah Maimunah ni dia guru besar Taska. Guru besar. Sebab dia cakap tu wajib kan. Tu Taska kerajaan lah. Sebab saya adalah kerajaan negeri masa saya bekerja dulu. Subhanallah. Tapi ibu kakak dan rahmati Allah sekalian, ni ada Kak Tuan Mahani tu pun pemilik Taska juga. Jadi semua perkara ini perlu diingatkan kepada ibu bapa. Betul, ini perkara yang sangat benar. Kerana perkara ini ada kaitan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut kita membiarkan mereka ini dalam berterusan. Lamanya kita dia dalam keadaan hadas, walaupun budak-budak kan. Walaupun dia baby, kadang-kadang baby ni kan dia punya kulit sangat sensitif. Bila dia terlalu lama tidak dibersihkan, Allah SWT dia akan luka. Begitu juga orang dewasa yang sudah uzur dan tua. Dia kalau dibiarkan lama pun akan rashes juga, dia akan luka. Maka anak-anak, semua ibu bapa yang ada perkara-perkara ini yang bersama dengan mereka, belajarlah tentang qada hajat ini, di mana qada hajat ini memberikan kita jalan untuk kita mendekatkan kepada Allah dan taat kepada Allah. Kerana walaupun kecil pun kita tak kena ajar bersuci, dah balik apatah lagi, kita dah dewasa macam ni sekarang umur kita ni, 30, 40, 50, 20 ni kan, sampai 60 tahun. Kalau tak ia menjaga kebersihan, Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimanakah kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak? Lagi-lagi kita tidak beradab pula bila masuk, dengan tidak memakai pakaian, tiba-tiba kosong-kosong macam gitu tu, tidak menutup seluruhnya. Maka sekurang-kurangnya tutuplah kepala, sekurang-kurangnya kalaulah tak ada apa-apa dah, tengah mandi mungkin agaknya pakai tuala kecil ke apa benda semua tu kan, one piece ke two piece ke apa, tapi tengah duduk untuk qada hajat, kepala ini perlu dilindungi daripada dilihat oleh syaitan sebagai tempat mereka pula qada hajat nanti. Wal na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan semakin sihat Kak Mahani insya-Allah. Jadi ibu kakak dan rahmati Allah sekalian, apa yang diberitahu oleh Kak Azrina tadi tu, kita sebagai siapa saja pun di sini yang ada anak-anak yang akan menghantar cucu-cucu ke siapa-siapa pergi ke Taska ke sekolah ke, ialah kita hantar pergi sekolah pun mesti dalam keadaan yang baik kan. Bermakna mereka sudah bersuci di awal pagi. Tapi pastikan di rumah mereka tahu adab itu, dan nanti di sekolah mereka akan disambung pelajarannya oleh guru-guru pula. Moga-moga usaha ini akan dipandang oleh Allah SWT sebagai ibadah, sebagai bekalan. Kalau yang buat tu adalah budak yang belum balik, bekalan itu akan masuk dalam poket ibu bapanya, pahalanya tu. Dia bukan biasa-biasa lah benda ni, budak
Anak-anak kita yang kecil, anak saudara saya yang kecil tu, kita perhatikan macam mana dia membersihkan. Kalau kita tak ingatkan, bilik air tu dah jadi macam bilik air apalah saya rasa kalau tak diingatkan. Dan kalau kita tak tolong bersihkan. Tapi kita dulu pun begitulah. Lama kelamaan kita belajar, jangan berhenti untuk mengingatkan. Kerana peringatan itu adalah satu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Benda ingat perkara baik, sebenarnya ingatlah itu daripada Allah. Hari ni kita bercakap Kak Sorina jangan gaduh dengan anak cucu dalam bilik air dah. Gaduh kat luar. Jangan gaduh dalam bilik air. Jangan bertekak atau bertelaga dalam bilik air. Diamlah, nenek nak basuh ni, tak payah. Kita tutup mulut kita. Lepas tu cucu kita orang pelik hari tu. Senyap je lah bilik air gini. Senyap lah bilik air gini. Moga-moga dia akan menjadi lebih baiklah pengamalan kita InsyaAllah. Kerana ini adab yang besar di sisi Allah Kak Sorina dan semua yang mendengar. Moga-moga Allah akan mengampunkan kita lah yang pernah kita terlanjur dan pernah selalu melakukan kesilapan itu tidaklah berdosa besar, tetapi ia adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Di akhir sekali dalam bab istinja dan adabnya ini adalah pembahagian tentang hadas ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna hadas itu dari segi bahasa ada dua. Dia ada hadas kecil dengan hadas besar. Itu kita memang tahu dan maklum. Cuma hadas kecil adalah kejadian yang dianggap kalau kita berwuduk saja pada 4 anggota manusia iaitu muka, 2 tangan, kepala dan 2 kaki yang menghalang daripada sah solat dan seumpama itu kita basuh, termasuklah tambahan 2 kalau ikut mazhab Syafi'i ada niat dan juga tertib, maka selesailah boleh kita untuk menunaikan kefarduan solat itu. Membolehkan seorang itu melakukan solat dan seumpamanya. Seumpamanya seperti membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Tapi kalau kita tak ada wuduk, kita boleh membaca Al-Quran untuk memegang tafsir. Ini tafsir Quran. Tapi lebih baik kalau tafsir pun ada wuduk. Kalau tanya saya lah. Rigid sangatlah Ustazah ni. Bukan rigid kan? Ini juga adalah adab di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini bukan mushaf dekat saya ni bukan mushaf. Ini tafsir. Dalam dia ada makna. Banyak makna. Jadi tak ada wuduk, maka kalau boleh jangan pegang. Kalau pegang boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau betul-betul nak mengaji, maka lebih baik ada wuduk. Dengan wuduk sudah membolehkan untuk mengaji Al-Quran. Dengan tak ada wuduk pun boleh mengaji. Tapi sekarang ni ada lebih perkara Allah SWT Muhammad, alat yang lebih mudah untuk tengok, guna apps ke, guna laptop ke apa semua tu, itu juga membantu. Tapi kalau nak benar-benar mengaji ke mendengar, kecuali mendengar lain, maka lebih baik kita bersuci daripada hadas kecil. Manakala hadas besar ialah kejadian yang dianggap wujud pada seluruh badan yang menghalang. Hadas besar ni kira kita punya badan seluruhnya, jasad kita menghalang daripada solat dan ibadah-ibadah seumpamanya yang lain. Termasuk membaca Al-Quran. Saya ada singgah satu kelas Ustaz Elin 2 hari lepas saya tak silap. Bukan singgah. Saya singgah dekat status Kak Amira. Kak Amira post benda tu. Tanya hukum yang sama. Pernah ditanya pada saya juga. Saya rasa pandangan dia sama dengan pandangan saya. Sebab kami berguru dengan guru yang sama. Orang yang makzurah ini kalau dia tak hafal, kecuali mereka yang memang hafizah untuk mengingatkan, itu sahaja yang dibolehkan. Itu pun kalau perlu diingatkan. Kalau tak dia pun kena berhenti kali. Tapi kalau dia tak buat begitu nanti dia lupa. Kita ni bukan hafizah. Kita tak hafal. Kita hafal hanya beberapa ayat saja. Sampai kan Ustaz Elin cakap kalau nak baca tu macam tu kan. Kalau saya tak ada. Saya terus je dalam hati diam-diam je. Kita memang tak boleh baca lah ketika itu. Lagi-lagi kalau kita berhadas besar. Saya. Ustazahku. Saya. Tapi dan ni ada khilaf ulama kan Ustazah? Tapi bagi kami berdua, kalau jawapannya begitu, kami akan mengambil yang paling berat sekali untuk mengelakkan daripada kita tidak beradab dengan Al-Quran. Saya rasa itu ketegasan yang berasas lah. Sebab kita bukannya cuti lama, paling lama pun 15 hari je. Betul tak? 15 hari je, bukan lama 15 hari tu. So maknanya ambil nanti hafazan usul.
Jadi nanti 15 hari tu ulanglah balik semula. Dia perlu diamalkan untuk hafazan tu. Bukan masa nak hafaz saja baru hafaz. Subhanallah walillahilhamd. Ya Kak Amira. Kak Azrina. Kak, maknanya yang belajar dan mengajar pun sebaiknya ambil yang tu Ustazah. Kena berhati-hati. Yang mengajar tu pun macam mana dia cakap, macam itulah juga saya. Kecuali ketika itu ayatnya itu kita hafal, saya sebagai guru hafal dan saya beramalkan ayat itu. Dan benda tu kebiasaan dan boleh dibaca. Kalau saya tak baca ayat Quran tu, bermakna saya makzurah lah tu. Kalau setakat beberapa ayat pendek, itu masih boleh dimaafkan kerana mengajar. Mengajar sahaja. Okey. Yang Belajar, yang tak. belajar, Ya, tak. belajar tak. Sebabnya ada kategori student yang bila habis head tu, ya Allah datang balik Ustazah, dia sebab dia tak menyebut kan. Dia jadi tak lancar balik. Macam mana Ustazah? Itulah ujian dia dan Allah akan berikan kebaikan kerana kita punya ketaatan. Tak semestinya belajar tu kita akan terus jadi pandai dan bijak dan sentiasa lancar. Tidak. Tapi dia ada benda yang dilarang oleh agama, dilarang oleh syariat. Dan larangan itu adalah larangan daripada Allah dan Rasulullah sebenarnya sebab dia dalam kitab fiqh. Dan dia hukum yang agak berat dan sukar untuk diterima. Tapi kalau tak nak terima dengan pandangan yang ini, saya dengan Ustaz Eli ni, minta maaf saya sebut nama dia petang ni, dia lebih aula tau mengajar Al-Quran sebab dia hafiz. Saya tidak. Tapi kami belajar dengan guru yang saya mengatakan menjaga adab dengan Al-Quran itu lebih utama daripada kita nak tunjuk yang kita boleh buat pada waktu yang kadang-kadang tak sepatutnya. Itulah. Jadi perkara-perkara ini perlu mewajibkan mandi dulu, kecuali ada pandangan sedikit ulama kalau ketika itu hujung kita punya dah habis kita dah habis kita punya uzur tapi kita tak sempat nak mandi juga, itu ada khilaf. Yang khilaf yang itu yang Kak Amira yang kita masih guna, tapi tidaklah khilaf mana permulaan kita tengah uzur tu kita beria-ia untuk pun sama-sama belajar pun nak baca juga, kita uzur kita membaca wadduha tak hafal. Hafal Ustazah. Betul, kalau hafal dan kita tak pernah tinggal setiap hari untuk baca. Tak tinggal ke? Kita tinggal. Yang amal surat boleh diteruskan Ustazah kan? Mak surat itu kalau memang betul memang tak ada terberhenti bacaannya. Al-mak surat itu kalau uzur pun dulu kami tak baca. Oh ya, maknanya dia memang sangat menghormati ayat Al-Quran. Ya, kerana kemuliaan ayat Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun kata Allah. Surah Al-Waqiah ayat 78 kalau tak silap saya. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau mazhab Maliki dengan mazhab Imam Ibnu Hanbal, mereka lagi sampai ke satu tahap memandang itu pun kadang-kadang satu perkara yang sebenarnya sunnah bagi mazhab Syafi'i. Dia kata kalau boleh tinggalkan dulu sebab kemuliaan dia tu tidak layak untuk sampai begitu. Sebahagian, tak semua. Sebahagian berkata begitu. Begitu sekali memuliakan Al-Quran. At least kita, mazhab Syafi'i, uzur, kita boleh tengok lagi Al-Quran. Lepas tu tiba-tiba kita belajar, nanti macam ni tak boleh baca, nanti merangkak. Relax lah. Usaha kita akan digandakan 2 pahala. Faham. Baik. Boleh pula Ustazah relax je. Bukan masalah saya memperkecilkan benda ni. Tidak. Saya mengajak ibu-ibu semua belajar bagaimana ilmu itu memberikan kita lebih beradab dengan Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dah habis waktu ya Kak? Okey. Kak Nurini apa nak tanya? Dia dah nak 6.30 ni. Saya perlu habiskan juga sebenarnya ni. Silakan. Cuma nak sambung sikit Ustaz. Cuma kita pulang balik kepada izin Allah lah. Sama ada nak lupa atau nak ingat bila kita hafaz tu, bila dalam seminggu kita uzur dan kita tak menghafal, kita pulangkan kepada Allah. Kalau Allah nak bagi kita ingat, Subhanallah. lama banyak mana pun ingat, insya-Allah. Itu je. InsyaAllah. Wah, hari ni ada orang backup saya ni dengan sungguh-sungguh Kak Amira. Kak Amira je sebut. Ustazah guna kaedah istihan. Tak dengar? Saya? Ustazah guna pendapat ulama yang guna kaedah usul istihsan ni. Kau main lagi tinggi sungguh lah. Guna usul istihsan. Yang macam satu yang dalil yang masa haji wada Aisyah datang bulan tu, Nabi suruh je Aisyah buat macam para hujaj buat kan, kecuali tawaf. Iyalah.
Sebab perkara itu yang lebih utama. Ini ada dalam kitab ni. Nanti kita akan belajar juga dalam kitab ni. Rasulullah menegur, kenapa nak nangis sangat ni? Risau. Yang tak boleh cuma tawaf je dengan solat. Yang lain semua boleh buat. Bila saya kan, minta maaf cakap, saya pun ada perasaan tu. Bila pergi umrah, tiba-tiba makzurah. Lagi sebenarnya Ramadan yang lepas. Tapi Allah nak ganti yang lebih baik insya-Allah. Dalam beberapa minggu ni saya akan kembali ke sana insya-Allah. Dan boleh insya-Allah, mudah-mudahan boleh. Jangan risaulah. Allah Maha mengetahui selayaknya untuk kita. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah menangis. Tak payah nangis kata Rasulullah. Yang tak boleh buat cuma solat dengan tawaf saja. Subhanallah. Maka benda tu kalau dah memang kita ada keuzuran, kita ada rukhsah, dia tak menjadi satu dosa. Jadi orang perempuan ni sangat beruntung. Tapi kalau tak pergi tu rasa macam ya Allah, ruginya. Siapa kita nak cakap rugi? Kan Allah yang beri kurnia pada kita. Haid dan nifas ada kurniaan dan hadiah istimewa untuk wanita, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dia boleh berehat. Dia tak macam orang lain. Dan berehat itu kita boleh berzikir, kita boleh bertasbih, kita boleh bertahlil, kita boleh bertakbir, kita juga boleh beristighfar, kita juga boleh berinfak, kita juga boleh berkhidmat. Adakah perkara itu tidak digandakan 100 kali ganda di Makkahul Mukarramah? Sama tak? Sama. Tanpa berkurang pun. Bila start begitu, saya benar-benar diberikan kefahaman oleh Allah. Sampai kan sahabat baik saya yang pergi umrah dengan saya tu kan, Ismah tu, saya sebut nama dia. Ustazah akan dapat lebih banyak yang lebih baik selepas ini. Dan Allah makbulkan mudah-mudahan. Mudah-mudahan perjalanan yang kali ini lebih baik dan lebih besar hikmahnya daripada umrah Ramadan yang lepas saya tu. Subhanallah. Siapa tak sedih? Saya pun orang biasa. Siapa tak sedih? Sedih lah. Tapi bila kita faham tentang agama itu, bahawa ia adalah kurniaan daripada Allah, come on. Nabi juga menegur Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan nangisnya juga. Siapa tak nangis? Aku pun nangis juga. Siapa tak nangis? Muka macam tak nangis saya. Nangis, sedih. Tapi kita redalah. Itu kan ketentuan Allah kepada kita. Sebab itu saya sangat tidak menggalakkan untuk injection ke ataupun makan ubat apa semua itulah. Tapi bila saya kadang-kadang terlepas juga, terbuat balik semua. Beberapa lagi tapi buat juga, dan akhirnya Allah akan mengubah sedikit perjalanan haid saya tu, begitulah. Jadi engkau sendiri wahai Nolia, engkau duk ajak orang untuk buat satu perkara yang betul, tiba-tiba engkau juga yang buat sedikit kesilapan, muhasabahlah diri. Kita kena muhasabah diri. Setakat kalau minta maaf, kalau setakat kita menghafal, contoh kita tak menghafal surah Al-Quran kan. Jadi macam Kak Amnira kata kita menghafal beberapa ayat daripada Al-Quran. Allah takkan murka lah kalau tiba-tiba kita lupa balik semula. Waktu kita struggle balik, menghafal balik. Jangan tak struggle. Lepas dah tak boleh hafal tu, jangan buat dek je Kak Amnira. Kak Amnira, tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia keluar. Kita usahalah. Usaha itu akan dicatat gandaan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat pada umat-umat yang terdahulu. Subhanallah. Maka ibadah yang dilarang, jangan buat. Ibadah yang tak dilarang, buatlah. Yang memberi izin untuk lupa juga Allah, tapi kita lah yang berusaha untuk mengingatkan semula dengan izin Allah juga akhirnya. Terima kasih Kak Nurini. Sikit lagi, bahagian hadas. Hadas ada dua. Satu hadas kecil, satu hadas besar. Dan hadas kecil adalah i'tibari yang berlaku pada anggota. Benda yang wujud. I'tibari itu dalam buku hijau dia tulis i'tibari. I'tibari ni dalam bahasa Melayu, dia wujud, dilihat. Perkara itu dapat bukan dilihat dengan mata kasar, tapi Allahumma salli ala Muhammad juga kalau terkena perkara-perkara itu, kepala, kedua kaki manik menegah daripada sahnya solat, maka sesungguhnya kita ini tidak boleh solat, dan itu yang menjadikan perkara itu penghalang kepada melakukan apa yang mula-mula benda tu wajib, tapi bila ada benda tu jadi tak wajib. Itu sahaja. Ustazah jelaskan itibari tu tadi, line sangkut. Minta maaf, ulang sikit. Dalam hadas kecil ini, ia adalah perkara i'tibari. I'tibari ini adalah perkara yang berlaku, benda yang wujud. Benda yang memang akan berlaku pada kita. Contohnya,
kita ini manusia, ada muka, 2 tangan, kepala, 2 kaki kan, yang menghalang daripada sah solat seumpamanya. Maksudnya kalau kita buang air kecil, yang buang air kecil tu bukan minta maaf muka, tangan, kaki atau kepala, tak. Yang buang air kecil tu adalah tempat keluarnya najis tu kan. Subhanallah. Tetapi yang kena sucikan tu adalah anggota wudu. Apa perkaitannya? Kerana itu adalah apa yang perlu dibersihkan secara dasar, secara luaran. Yang dalam itu perlu dibersihkan dengan lebih bersih dan dia boleh mengharuskan yang luar itu untuk bersuci, iaitu berwudu. Bukan iktibari tu. Benda tu memang kena, dia ada perkaitan lah. Bersihkan yang di dalam, maka bolehlah kita mengambil wudu untuk anggota wudu kita itu. Kalau yang dalam kita buang air kecil tu kita tak bersih, buang air kecil tapi kita tak basuh, tak boleh lah kita ambil wudu. Gitu. Dia perkara yang ada kaitan kedua-duanya itu. Iktibari tu. Mudah-mudahan. Macam amrun iktibari ke Ustaz? Ya, saya. Betul. Amrun iktibari itu adalah perkara yang ada perkaitan di antara sama lain. Ya. Apa Kak Amirah? Amrun iktibari yang Kak Amirah faham? Benda yang kita tak nampak. Benda kita tak nampak tapi dia ada berkaitan. Ya. Benda yang kat dalam dengan kat luar, ada tak nampak dia punya dekat berkaitan? Sebenarnya tak nampak. Tapi kalau yang dalam kita tak bersihkan, yang luar pun tak boleh. Macam tu lah. Tiba-tiba kita duk ya ambil wuduk. Rupanya lupa nak buang air tadi, lupa nak bersihkan. Tak jadi lah. Tak boleh begitu. Dia mesti ada perkaitan kedua-duanya tu. Bermula daripada yang dalam itu dibersihkan, makalah barulah yang luar itu akan membolehkan kita mengambil wuduk dan hadas kecil itu akan terhilang. Bolehlah kita solat dan buat ibadah yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Lebih lagi untuk mandi wajib. Itu lebih besar. Dan lebih layak untuk dibersihkan seluruhnya tubuh badan kita. Wallahu a'lam. Ada lain? Ada soalan sebelum saya tutup? Tak ada. Kalau tak ada itu saja untuk petang ni. Terima kasih Kak Nurimi. Sorry, saya nak tanya boleh? Ya, terakhir. Macam anak saya, macam tadi relate dengan Puan Nazrina punya soalan tu, pasal anak yang menghafal kan. Macam anak saya menghafal, sekolah menghafal. Tapi macam selama ni kalau period tu dia still nak baca dan nak menghafal. Dia kata boleh kalau pegang Quran yang ada terjemahan. Tafsir. Jadi kalau kita nak betulkan balik, kita nak kata sebab dia memang dia takut tertinggal, takut terlupa langsung kan. Tapi kita nak betulkan, nak cakap yang it's okay, tak payah cuti macam tu kan. Tapi Kak Safiah. Sebab Kak Safiah. Dia hafizah kan? Dia hafizah. Ya. Dia sedang belajar. Dia hafizah boleh. Walaupun baru macam kata-katakan satu. Dia dah menghafal berapa? 10. Belum, baru satu juz, baru surah Al-Baqarah. Kalau begitu, yang itu dia kena tanya dengan guru dia sama ada boleh atau tidak. Tapi setahu saya, hafizah ni boleh. Sebab dia untuk mengekalkan hafazan. Okay. Sebab awal surah Al-Baqarah, ayat hingga habis surah Al-Baqarah, maksudnya surah Al-Baqarah tu belum habis tapi dia dah hafal. Bermakna dia dengan proses dia. Tapi dia kena bersegeralah untuk menghafal keseluruhannya sebab dia memang niat untuk menjadi hafizah. Hafizah ni dia special case. Okey, faham. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lain. Wallahu a'lam. Ustazah yang marah sikit. Pasal Ustazah kata pegang mushaf yang ada tafsir tu. Dia tak sama dengan terjemahan tu kan? Samalah. Mushaf tafsir tu terjemahan lah. Sebab baru ni itulah selama ni saya faham kalau saya berhadas pun sebab kita termasuk dalam yang berkongsi kan. Saya pegang mushaf yang ada terjemahan tu dibolehkan, yang tu yang saya faham. Tapi baru ni dia dapat penerangan dari surah Al-Fatihah ni yang dikatakan kitab tafsir tu je yang boleh. Tapi selagi kita tafsir je boleh. Al-Quran yang terjemahan tu pun tetap mushaf. Tak boleh. Tak boleh. Ni sekarang ni kalau saya uzur, saya tak pegang ni kitab ni. Sebab itu kalau dia orang mengaji dengan saya duk tanya. Saya tak pegang. Saya tak pegang kan Kak Irwana kan? Saya tak pegang. Saya mengaji tiap-tiap hari dengan sahabat-sahabat saya punya kelas tu, yang tiap-tiap hari tu. Kalau saya makzurah, saya akan buka saya punya handphone saja, apps. Masya-Allah, sudah banyaknya dosa saya, takut lah. Jangan dosa saya lah, dosa kita lah. Dosa kita bersama. Sebab kita rasa benda tu macam boleh, tapi sebab salah faham kan. Jadi yang betul tafsir tu pun
okey, saya ada satu tafsir Hamka kat sini. Yang ni okey. Tafsir Ya. Hamka ni okey. Sebab tafsir Hamka ni memang seluruhnya adalah cerita kisah. Ya. Sekarang saya baru dapat bezakan sebab saya baru faham. Ya Allah, memang kena taubat cakap. Kalau tafsir dalam bahasa Arab tu kan kadang-kadang guru-guru guna tafsir bahasa Arab. Tapi kalau dia memang tafsir surah, juzuk, dia ada memang makna dia banyak macam ni dalam bahasa Arab pun, itu boleh. Tapi kan? kalau tafsir Al-Quran yang ni, jangan. Saya pun tak pegang. Faham. Seriously, sepanjang saya belajar, kita orang tak berani nak pegang kecuali para asatizah kami kata, tak, kita orang keluarkan ayat Al-Quran yang kalau yang kita orang nak guna saja. Kita akan tak pegang ni. Ini adalah daripada Allah dan dia tidak boleh disuka-suka hati pemegang kecuali orang yang suci dan bersih daripada hadas besar dan kecil sebenarnya. Moga-moga kalau kita pernah melakukan kesilapan ini, kita tidak meneruskan. Kak Hadijah Talib nak bercakap ke? Dia teranu tu. Sebab guru-guru yang sebelum ni tekan mushaf tu yang sepenuhnya tiada terjemahan. Itu je dia orang tekankan. Tu bila kita tanya balik yang ada terjemahan, yang tu tak apa sebab ada terjemahan. Itu. Ringankan jawapan macam jadi, tu yang boleh jadi guru-guru Al-Quran ni, saya minta maaf, saya buat teguran sikit, kadang-kadang guru Al-Quran ni, dia pun kena belajar fiqh juga. Bukan belajar Al-Quran saja. Dia kena belajar tasawuf juga. Dia kena belajar tauhid juga. Bukan bererti belajar Al-Quran itu dia memahami semua apa hukum hakam di dalam yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Moga-moga Allah memberikan jalan lah dan memberikan kemudahan. Terutamanya pada guru-guru yang mengajar Al-Quran. Kerana mengajar Al-Quran tidak sama mengajar fiqh, mengajar tafsir, mengajar tauhid dan juga mengajar dengan tasawuf itu. Semua itu kena kullukum ajmain kena belajar lah. Bukan sahaja belajar Al-Quran tu saja. Wallahualam, itu saja. Dah 6.40 ni, dah nak maghrib ni, saya minta maaf. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak lalai dengan perkara-perkara yang nampak simple. Tapi rupa-rupanya perkara itu adalah tipu daya daripada syaitan. Dan tipu daya ini, kalau kita dah tahu dan kita tiba-tiba kita buat tak tahu, maka moga-moga kami yang memberitahu ini tidak akan dipertanggungjawabkan lagi lah di hari akhirat. Kami pun takut. Jadi moga-moga Allah akan mengampunkan kami lebih lagi dan kita semua, insya-Allah. Dengan ini saya serahkan semula kepada Kak Nurini. Terima kasih untuk perhatian. Mudah-mudahan ada keberkatan. Silakan. Alhamdulillah syukur kuliah asar kita berjalan lancar, sambungan daripada qada hajat dengan adab-adab membuang air dan beristinja. Moga-moga apa yang Ustazah syarahkan menjadi pedoman yang bermanfaat kepada kerana ianya adalah sunnah. Jom kita ikut sunnah Rasulullah SAW ini. Moga di akhirat nanti kita tidak akan disoal. Beristinja dengan tangan kiri, makruh kalau dengan tangan kanan. Moga segala ilmu petang ini mendapat redha Allah dan dapat difahami untuk dimenaam, diamalkan. Kerana ianya juga akan membawa kepada kesucian dan berhadas untuk kita melakukan amal ibadah. Wallahualam bissawab. Kita tangguh pengajian kita petang ni. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih Gema Nur Iman. Saya mewakili Gema Nur Iman. Mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah. Dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustazah bacakan doa penutup, tafsir kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتأملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء. اللهم جمعنا هذا الجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, banyaknya kelalaian kami, banyaknya kelemahan kami, banyaknya kekhilafan kami,
banyaknya perkara yang kami sebenarnya bukan tidak mengetahuinya, boleh jadi kami kurang memahaminya. Engkau jualah yang memberi faham kepada kami dengan pelajaran dan pengajaran ini. Moga-moga kami semua akan dilindungi daripada melakukan berterusan kesilapan-kesilapan yang nampak kecil di mata kami. Rupa-rupanya dia akan menjadi suatu perkara kesusahan jika tidak kami perelokkan. Moga-moga ilmu yang dikongsikan ini mempunyai manfaat yang luas dan moga-moga ia akan menjadi bekalan akhirat kami untuk bertemu denganmu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Nurini dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.